So malam ni kita bersiaran live pada waktu malam dekat dua tempat serentak ni, okey. Di page dan juga di IG. Okey, malam ni tanpa membuang masa, Kak Mak nak cerita tentang sembelit. Okey. Sembelit. Okey, mana-mana sahabat-sahabat yang ada masalah sembelit ni kena pastikan sembelit yang anda semua alami ketika ini tidak berlarutan. Okey, sebab bila ia berlarutan, dia akan menyebabkan satu masalah yang lagi besar. Bermula walaupun dengan hanya sembelit, tapi jika ia dibiarkan, dia akan mempengaruhi akan mendatangkan stres, akan mendatangkan masalah kesihatan yang lebih teruk lagi. Okey, macam mana kita nak tahu kita tu sembelit? Okey, dah tentulah dia mengalami susah nak membuang air besar dalam tempoh yang lama. Kalau biasanya yang seelok-eloknya adalah pada setiap hari tu 2-3 kalilah dapat membuang, kan. Okey, dapat membuang tu dua paling kurang 2 hari sekali dapat membuang. Tapi jika dia ada masalah ataupun setiap hari tu dua hari sekali dia akan membuang, 2 hari sekali atau 3 hari sekali dia akan membuang, jadinya dekatkan sikit. Okey, jadinya dia bahagian usus tu dia agak susah sikit untuk memproses kita panggil proses proses detox tu agak terganggu sebab salah satu puncanya adalah kekurangan air, salah satu puncanya adalah banyak makan ubat, salah satu puncanya adalah kekurangan fiber, lepas tu kurang pergerakan badan. Okey, Kak Mak alami sebulan lepas, Kak Mak ada mengalami sedikit gangguan pembuangan sebabnya kurang sihat. HB low. Bila HB low, maksud Kak Mak memang kurang bergerak. Bila kurang bergerak, kita banyak merehatkan diri, kan, tak boleh nak buat kerja lebih nanti dia akan rasa pening. Okey, bila dia rasa pening tu, dia tak banyak bergerak. Rupanya bila kita ni tak banyak bergerak pun dia mempengaruhi juga kita punya proses pembuangan. Kita pun duduk relax aja, kan. Kat dalam tu pun relax, kat dalam tu pun tak bekerja. Sangat terganggu juga sebenarnya. Makan amurago, minum seperti pun tak jalan juga. Rupanya pergerakan kita tu kurang, jadi dia mengganggu juga pergerakan dekat dalam bahagian dalam tu. Masa tu masa pening bulan lepas tu sebab kekurangan darah tu, jadi memang tak banyak bergerak. Buat juga aktiviti, tapi bila dah pening sikit terus baring, terus rehat, terus buat kerja. Jadi kekurangan aktiviti kita tu, kekurangan pergerakan kita tu rupanya mempengaruhi juga sistem pembuangan kita. Okey, apa lagi yang menyebabkan punca-punca sembelit? Okey, orang yang suka tahan nak membuang. Tahan nak membuang ni maksudnya kadang-kadang dia ada rasa nak membuang, tapi kesibukan, mungkin tengah bekerja, mungkin tengah dalam kereta, mungkin tengah masa tu tengah rasa nak membuang tu, tapi tak ada tempat nak membuang, jadinya terpaksa tahan. Bila dah kerap kali tahan, benda tu akan tertahan dan dia akan menyebabkan terkumpul dalam usus. Bila terkumpul dalam usus, lepas tu kurang pula minum air. Bila kurang minum air, dia akan menyebabkan sembelit juga. Okay, sembelit ni boleh berlaku pada semua orang, daripada kanak-kanak, daripada warga emas, orang dewasa pun, pelajar-pelajar sekolah pun ada juga yang mengalami masalah sembelit. Dia tak kira orang, kan. Jadinya salah satu punca tadi itulah kerap tahan, lepas tu badan dia kurang air, kekurangan serat, tak suka makan sayur, tak suka makan buah, dia sangat mengalami masalah pembuangan. Kemudian orang yang banyak makan, lepas tu orang yang suka meneran. Okey, walaupun dia tak sembelit tapi dia suka meneran. Salah satu punca pun adalah najis tu yang keras. Okey, kedudukan bentuk najis tu yang keras, jadi dia terpaksa meneran. Okey, itu sangat bahaya sebenarnya. Okey, ada juga ibu mengandung pun ada yang mengalami masalah sembelit yang sampai kepada ke arah berbuasir, kan. Okey, jadi itu adalah antara punca-punca masalah sembelit ni. Punca-punca yang kita tahu, yang kadang-kadang kita pun buat. Salah satunya ialah kadang-kadang kita ni kurang air, lepas tu kita suka tahan. Okey, suka tahan. Bahaya, sangat-sangat bahaya sembelit. Okey, itu antara punca untuk sembelit. Kemudian antara kesan-kesan sembelit ni yang Kak Ma dengar daripada Dr. Nordin, Kak Ma share dekat sini, ialah dia mudah terkena penyakit kulit.
mudah terkena penyakit kulit, eczema, sebab toksin dalam badan tu tak terkeluar kan, tak keluar, jadi dia mempengaruhi lepas tu kurang pula minum air. Allah bagi tanda melalui masalah kulit. Bila ada mengalami masalah kulit, salah satu puncanya adalah masalah pembuangan yang tidak lancar. Okey. Lepas tu bila pembuangan tak lancar, usus pun kotor, najis yang tak keluar tu dia akan melekat pada dinding-dinding usus, kemudian dia akan menyebabkan usus tu tak dapat nak menyerap nutrisi. Jadi apa-apa yang dimakan, sayur ke, buah-buahan ke, nutrisi tu menyerap kepada najis tu, tak menyerap kepada usus. Jadi usus pun tak dapat nak beri nutrisi kepada kulit, kepada mata, kepada bahagian-bahagian yang lain. Jadinya salah satu puncanya ialah masalah usus pun jadi eczema, jadi kulit rosak, kulit kering, boleh jadi jerawat, jeragat, apa punca daripada usus yang tak bersih. Ada lagi mulut berbau. Mulut berbau sebab toksin dalam badan terlampau banyak. Usus tu kotor, jadi dia mengeluarkan bau yang tak best melalui mulut. Okey, kemudian apa lagi? Mulut berbau, peluh berbau. Bila badan berbau ni adalah sangat tak best sebenarnya. Kita nak berada dengan orang, kita nak bercakap dengan orang, mulut berbau. Kita nak duduk dekat dengan orang, kita nak berurusan dengan orang pun badan kita berbau, kita rasa tak selesa kan. Jadi itu adalah salah satu punca yang berpunca daripada usus yang kotor, usus yang usus yang tak bersih. Bila usus yang tak bersih, nutrisi tak cukup dalam badan, dia mengganggu fungsi hati untuk membuat detoksifikasi. Bila detoksifikasi ni tak bersih, maksudnya segala-galanya toksin dalam badan duk terperap dalam badan. Dia tak boleh nak keluar dengan keadaan usus yang kotor. Masya Allah, subhanallah. Teruk sangat kalau orang yang ada masalah usus. Kalau longkang pun kotor, dia akan menghasilkan mendatangkan bau yang tak best. Duduk najis tu ataupun kekotoran tu duduk je dekat situ, dia akan menyebabkan longkang tu berbau, air tu berbau dan sebagainya. Macam tu juga usus kita ni yang melengkar-lengkar tu kan, dia perlukan sesuatu untuk memberikan najis tu keluar dengan baik. Okey, sekarang kita dah tahu punca, kita dah tahu tanda dan kita dah tahu kesan. Okey, kita dah tahu apa solusi untuk orang yang mengalami masalah sembelit ni. Okey. Antaranya ialah dengan pembanyakkan makan buah dan banyakkan makan fiber kan, untuk menyerap nutrisi, untuk membersihkan kolon-kolon usus yang banyak sangat najis-najis yang lama tu, yang terperangkap tu. Okey, kena banyak makan buah-buahan, kena banyakkan antara buah-buahan yang membantu untuk melancarkan, dan tentulah pisang, kita tahu kan, pisang, apa lagi, avocado, lemon, anggur kan, semua ada dalam sekejap ya. Ni ada, semua ada dalam Nufit. Semua ada dalam Nufit. Buah-buahan yang ada dalam Nufit ni sangat membantu untuk melancarkan usus, membersihkan usus. Siapa yang tak suka makan buah, siapa yang tak suka nak makan sayur yang banyak-banyak tu, dia akan mengalami masalah usus. Lepas tu dalam ni ada lagi daun sena yang membantu untuk membersihkan usus, yang dah digunakan bertahun-tahun sejak daripada zaman Rasulullah lagi. Daun sena ni digunakan untuk membersihkan usus, untuk menyembuhkan apa-apa yang masalah berkaitan dengan usus. Kita tahu kan, kalau usus yang tak bersih tu, lama-lama kalau dibiarkan boleh menyebabkan kanser usus. Kanser usus ni sekarang ni banyak sangat, adalah antara salah satu penyakit yang kritikal. Sebabnya itulah punca-punca yang tadi tu yang Kak Emma dah sebutkan. Okey, jadi sekarang kalau ada yang mengalami masalah yang suka nak membuang apa semua tu, kena banyak makan buah-buahan dan kena banyak minum minum air masak. Minum air putih, bukan banyak minum air, tapi air yang tinggi gula, air yang tinggi pewarna, itu air yang tidak sihat. Kena banyak minum air putih untuk membersihkan kawasan usus. Tapi kena ada makanan yang membantu untuk mengeluarkan kotoran tu. Kadang-kadang buah yang kita beli tu pun dah disembur dengan racun kan. Sayur-sayuran pun dah disembur dengan racun. Kadang kita basuh tak bersih. Kemudian kadang-kadang kita masak pun overcook, dah tak ada khasiat dah. Jadi salah satu cara untuk memberikan untuk mendapatkan nutrisi yang betul-betul ori, nutrisi yang betul-betul tak ada bahan-bahan campuran kimia dan sebagainya, kita ambil makanan yang dah
disinergikan. Makanan yang dah dijadikan dalam bentuk sachet macam ni sangat mudah, kita kat mana-mana je boleh minum, bacuk dan boleh minum. Ada lebih kurang 7-8 jenis buah ada dalam ni, termasuklah avocado tadi Dr. Nordin pun ada bagi tahu dia sangat membantu untuk orang yang ada masalah sembelit. Jadi kalau kita nak makan avocado, kita nak makan buah pisang, kita nak makan lemon, nak makan anggur, nak makan chia seed, minum air chia seed, tak terbuat sebenarnya kan. Bila dah ada dalam Nufit, memang membantu untuk masalah sembelit. Kan dia akan melancarkan dalam pada masa yang sama. Bila kita makan buah-buahan ni, kita tahu buah-buahan ni tinggi vitamin C dan dia akan mencantikkan kulit juga secara semula jadi dan jadikan awet muda. Nampak tak, kalau walaupun kita makan hanya untuk sembelit, tapi kesan dia tu akan memberikan kesan yang lebih baik daripada asalnya kerana sembelit. Tapi bila yang banyak tinggi nutrisi ni, bukan hanya pada usus, dia akan bagi nutrisi yang lain juga pada kulit, kepala mata, kepada rambut kita, kepada kuku kita. Nak dapatkan kuku yang cantik, nak dapatkan kulit yang cantik, makanlah, minumlah vitamin C yang banyak dalam Nufit ni. Okey. Kemudian Dr. Nordin pun ada bagi tahu, kalau tak jalan juga makan buah, makan sayur tak jalan juga, kita kena bantuan minyak. Kena bantuan minyak. Minyak apa? Minyak yang paling baik lah, bukan minyak yang kita goreng buat goreng ikan tu kan. Kita makan minyak, minum minyak yang banyak nutrisi, yang tinggi nutrisinya. Apa minyak yang tinggi nutrisi? Ialah minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak sasai inci dan minyak apa satu lagi? Minyak zaitun, minyak kelapa dara, sasai inci, minyak habatus sauda. Itu adalah antara minyak-minyak yang membantu sesiapa sahaja yang ada masalah sembelit, yang tak boleh jalan dah. Kalau dia minum Nufit tak jalan, dia minum seperti tak jalan, kena bantuan minyak. Okey. Jadi dalam Amora Gold ni dah dia tinggi buah-buahan, banyak buah-buahan, lepas tu tinggi vitamin C, kemudian dia ada minyak. Ada dua jenis minyak dalam ni, iaitu minyak sasa inci dan juga minyak zaitun. Kalau minyak habatus sauda, minyak kelapa dara ada dalam Amora Bidadari. Jadi boleh pilih lah, nak yang original, nak yang gold ataupun nak bidadari. Okey, tapi Kak lebih suggestkan kepada ambil Amora Gold ni untuk yang masalah sembelit. Amora Gold dan Super Tea, sebab Super Tea ni ada daun sena. Daun sena ni yang memang melancarkan dan membuangkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam usus kita. Alhamdulillah, lepas sebulan Kak Emma dah rasa lebih sihat. Kak Emma dah aktif balik, buat kuih, buat kek apa semua, pergerakan pun dah banyak, dah boleh pergi sekolah apa semua. Alhamdulillah. Sembelit yang masa tu tak sembelit, tapi dia susah nak membuang. Biasa kalau membuang tu 2 kali sehari, tapi masa yang HB low tu sekali sehari. Lepas tu buang macam biasa, tapi dia rasa tak puas nak membuang. Jadi masa tu pun dah agak risau juga. Bila kita risau, bila kita stres, sembelit tu akan lagi menjadi-jadi. Jadinya alhamdulillah lepas bulan dah banyak bergerak, dah tahu salah satu punca sembelit adalah kurang bergerak. Jadi kita kena banyak bergerak untuk melancarkan, untuk dalaman tu pun dia pun aktif juga. Jadinya siapa-siapa yang ada masalah sembelit, kalau boleh jangan tahan-tahan. Kalau rasa nak membuang tu, buang je. Itu dah masanya untuk dia membuang, kita jangan simpan. Bila kita simpan, dia akan lagi menambahkan masalah pada kita. Tu yang kita tak nak. Allah dah bagi signal, sakit buanglah. Kalau lapar makan, kalau sakit buang. Kan Allah dah bagi signal dah. Okey, kalau kita tak buang, nanti akan jadi masalah lain, masalah kulit, masalah stres, migraine, sebab hanya kerana mula-mula kita tahan, mula-mula kita rasa macam tak ada rasa nak membuang, tapi kita tahan. Lama-lama tahan, dia akan terkumpul, itu yang akan menyebabkan sembelit. Paling kita tak nak. Jadinya lama-lama usus kita jadi kotor, mulut kita berbau, kita nak cakap dengan orang pun segan, badan kita berbau, nak dekat dengan orang pun segan, sebab usus yang kotor. Jadinya amalkan Super Tea ni yang ada daun sena untuk cuci usus, yang ada halia untuk buang angin, yang ada lemon pun membantu juga untuk membersihkan usus. Kan? Lemon antara buah-buahan yang membantu juga, yang tinggi serat, yang membantu juga untuk melancarkan pembuangan kita. Okey, dalam ni ada minyak zaitun, ada minyak sasa inci, ada buah delima, buah tin, ada apricot yang juga tinggi vitamin C. Maksudnya buah-buahan, fiber yang ada dalam gold ni membantu untuk melancarkan usus. Okey, kemudian minum air mesti banyak.
mesti cukup ikut berat badan. Bukan ikut suka hati kita je nak minum air 3 liter, 5 liter, dia kena ikut berat badan. Sekurang-kurangnya 25 gram berat badan, 1 liter air. So kita kira lah, kalau 50 gram berat badan, 2 liter air kan. Kena kira ikut berat badan. Okey, minum air pun kena duduk, minum air kena dengan adab juga, ikut sunnah Nabi juga. Bukan main minum air banyak, minum air berdiri apa semua, tak ada hasiat dah. Rasulullah kata minum air yang secara berdiri tu bukan menghilangkan dahaga tapi mendatangkan penyakit. Jadinya kalau dah Rasulullah sebut minum air sampai berdiri itu menghilangkan penyakit, memang kita elakkan lah kalau boleh. Okey, kita galakkan bila nak minum ni. Okey, minum ni sewaktu pagi sebelum sarapan. Okey, maknanya kalau kita makan waktu pagi ni, pagi-pagi kita dah makan dengan makanan daripada syurga, air daripada syurga. Air halia adalah antara air yang dihidangkan dalam syurga. Buah delima, buah tin, buah kurma, buah zaitun pun ada dalam buah-buahan syurga juga kan. Jadi kita berpagi-pagian dengan makanan-makanan daripada syurga, makanan kegemaran Rasulullah ni, mudah-mudahan kita pun akan sihat. Okey, dia banyak. Kalau vitamin C ni dia akan bagi bukan sahaja untuk masalah sembelit, tapi untuk yang menguatkan antibody badan juga. Lagi-lagi musim Covid ni kan, mana yang masih bekerja, mana yang terpaksa lagi keluar rumah apa semua, kita perlukan sistem imun yang kuat untuk melawan virus tu. Kalau sistem badan kita lemah, kita mudah terkena penyakit, mudah batuk, mudah demam, mudah sesama dan sebagainya, itu ada sesuatu yang perlu kita tambahkan untuk badan kita. Perlukan nutrisi yang cukup. Salah satu tanda badan kita kekurangan nutrisi adalah kita mudah dijangkiti penyakit. Bila kekurangan nutrisi, itu akan menjemput macam-macam lagi jenis penyakit, termasuklah kanser. Malam ni baru belajar tentang sel-sel kanser yang boleh merebak, yang boleh aktif hanya kita kerana kekurangan nutrisi. Jadinya nutrisi-nutrisi yang cukup kita perlukan adalah daripada superfood. Superfood ni maksudnya nutrisi yang sangat diperlukan oleh badan, kita kena makan setiap hari kan. Macam tenaga, kita gunakan tenaga, kita jadi penat, kita jadi letih. Lepas tu kita kena top up, kita makan bagi tenaga. Super juga macam sistem imun kan. Sistem imun juga kalau macam kita kekurangan nutrisi, sistem imun kita akan turun. Jadi kita kena top up selalu. Tak semestinya kita nak kena makan ubat bila sakit. Kita kalau kekurangan nutrisi, maknanya kita kena tambah nutrisi tu. Bukannya kita makan ubat dalam tempoh yang terlampau lama. Carilah makanan yang memberi tenaga secara semula jadi, iaitu kurma lah. Kurma adalah makanan pemberi tenaga semula jadi. Buah-buahan tinggi vitamin C ni menguatkan sistem imun secara semula jadi. Maksudnya kita kena amalkan setiap hari. Tak semestinya kita sakit, tapi kita kena amalkan sebab kita nak sihat, sebab kita nak bertenaga, kita nak kuatkan sistem imun badan supaya dapat menjadi benteng untuk terhalang daripada mudah terkena jangkitan. Sekarang semua orang takut dengan virus, semua orang nak elak lagi, tapi elak tu dengan usahalah. Bukan elak duduk kat rumah, tak nak pergi sana, tak nak pergi sini, jadi takut. Dah hilang tawakal dah kita pada Allah. Okey, kerja terpaksa kita buat, amanah terpaksa kita buat kan, terpaksa juga bekerja. Jadi kita kena makan makanan yang tinggi nutrisi, menguatkan sistem tubuh badan kita. Nampak tak, vitamin C ni bukan sekadar untuk masalah sembelit, tapi untuk menguatkan sistem imun, mencantikkan kulit, jadi awet muda. Tapi bukannya makan hari ni nak awet muda hari ni, kena makan yang dalam tempoh yang lama, sekurang-kurangnya 3-4 bulan untuk yang baru nak permulaan. Kalau dah mula konsisten, teruskan sampai bila-bila sahaja. Kalau badan kita dah serasi dengan makanan-makanan semula jadi ni. Sebenarnya makanan semula jadilah yang paling baik untuk kita kan, bukan makanan yang diproses. Sebab makanan yang diproses ni zat dia dah tak ada dah. Orang kata makanan yang dah tak original dah. Yang originalnya ialah makanan yang tidak diproses. Contohnya buah-buahan yang hanya di blender sahaja kan. Di blender sahaja, kemudian diadun bersama dengan minyak zaitun, minyak sesainci, kurma, madu, buah tin, delima, semua di blend sahaja, tak diproses. Kalau diproses dah mengurangkan zat dia kan, dia dah melalui proses-proses pemanasan dan mengurangkan zat. Okey, dia blend sahaja, kemudian diadun bersama dengan minyak zaitun dan minyak sesainci. Jadilah bentuk macam ni. Okey, memang dia rasa buah lah, rasa masam manis delima, manis madu kan. Jangan risau. Okey, siapa yang ada masalah sembelit, jangan simpan masalah tu terlampau lama, sebab ada kes dia mengalami diserang kanser otak setelah 10 tahun mengalami masalah sembelit.
Sebabnya orang sembelit ni dia akan stres. Bila stres dia akan melibatkan otak, anxiety dan sebagainya kan. Jadi setiap pagi kita nak tahu badan kita sihat ke tak sihat, pembuangan kita lancar ataupun tidak, kita kena tengok pembuangan kita. Kalau setiap pagi membuang, itu adalah salah satu tanda badan yang sihat, usus yang sihat. Sebab badan yang sihat dia akan mula dengan usus dulu. Kalau usus problem, badan dia akan problem, dia akan stres, dia habis lagi semua, lagi macam-macam penyakit lagi ada. Okey, dia mengganggu fungsi hati, buah pinggang pun juga bila sebelit ni. Sangat bahaya dengan sebelit. So Kak nak suggestkan yang ada masalah sembelit, amalkan Amora Gold dan juga Superti. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni membuang dengan senang dah. Tak payah nak tekan sebab dia akan melembutkan secara semula jadi juga najis tu. Tak payah nak tekan sangat sebabnya kalau tekan, lagi-lagi orang perempuan yang ada masalah sembelit, duk tekan boleh jadi tombong pula nanti. Bahaya tombong kan. Yang peranak akan jatuh, dah boleh terkeluar tu. Kita duk menekan, benda tu pun duk terkeluar juga. Sangat bahaya. Lagi stres. Kak Emma ada seorang customer, makcik ni memang ada masalah tombong, dalam usaha untuk menyembuhkan tombong dia tu. Okay? So, mana yang ada masalah sembelit, jangan simpan, jangan takut nak menggunakan makanan semula jadi sebab ni dia tak ada pewarna, tak ada pengawet, tak ada perisa tambahan tiruan, tak ada semua. Semuanya original. Jangan takut nak berikhtiar dengan makanan sunnah. Okay? Kita tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit sembelit kita tu. Banyakkan minum air, banyakkan berdoa juga. Jangan suka duk tahan-tahan, nak membuang, buang je. Okay? Kalau kata takut nak membuang, biasa orang sembelit ni dia takut sebab dia sakit, permulaan dia nak keluar tu, najis tu, kena pula najis yang macam jenis yang tai kambing tu. Najis kambing tu yang kecil-kecil halus-halus tapi dia keras. Itu memang sakit masa permulaan dia nak keluar. Okey, jadinya minum Superti dengan adanya daun sena dan ada buah-buahan daripada Gold ni, Amora Gold ni, membantu untuk melembutkan najis secara semula jadi. Kan daun sena tu dia akan bersihkan saluran-saluran usus tu. Kita akan rasa lepas membuang tu kita akan rasa lega. Pembuang tu kita akan rasa perut kita lapang dan kita tak ada rasa lagi macam nak membuang tapi tak boleh. Dah lama duduk dalam bilik air dekat setengah jam tapi tak keluar-keluar. Dia akan membantu membersihkan usus, bersihkan dan membuang dengan senang. Okey, itu sajalah. Terima kasih kepada yang menonton. Kak Wan. Okey, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.